Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, syarah kitab tauhid. Kita masih bincang mengenai orang yang dia panggil bab kita ni, sikap orang yang diberi nikmat, dia mengingkari nikmat Allah SWT lah, kufur nikmat lah. Mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang kafir lah. Ataupun tajuk besar dia, mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Jadi kita dah bicara sebelum ni, iaitu table kita sebelum ni, iaitu sikap seorang yang diberi nikmat. Ada yang mengaku dengan hati, ada yang mengakui dengan lisan, ada yang mengakui dengan amal. Ada cara dia dah, sikap seorang dah. Jadi kena ada 3 perkara ni lah, barulah sikap yang betul seseorang yang diberi nikmat ni. Jadi kita bicara dah tu, kita nak masuk pula dalil-dalil ini gunakan lebat ni lah. Matan ni dah, berkata Abul Abbas, dalil lah, dalil lebat ni lah. Berkata Abul Abbas, seperti Abul Abbas, iaitu Ibn Taymiyah dah. Ibn Taymiyah. Jadi dia kata apa? Setelah membahaskan hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid. Hadis Zaid bin Khalid ni, iaitu hadis yang telah disebutkan pada bab yang ke-29 tentang orang-orang yang mengisbatkan, menetapkan, meyakini turunnya hujan kepada bintang-bintang ni. Bab ke-29 sebelum ni hadis tu. Dia kata apa? Abdul Abbas Ibn Taymiyah kata, Anna Allah Ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, wa hadha kathirun fil kitab was sunnah. Yazummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yushriku bihi. Qala ba'd salaf huwa kaqawlihim kanat ar-rihu tayyibah wal mallahu hadhiqan wa nahwi dhalika mimma huwa jarin 'ala al-alsinati kathirin. Dalam hadis tersebut Allah SWT berfirman, pagi ini sebahagian hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Hal ini banyak terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Banyak ada. Hak sebutnya pagi beriman, petang kafir ke. Pagi petang beriman, pagi kafir, gitulah. Allah SWT mencela orang-orang yang menyekutukannya dengan menisbatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada yang telah diberikan kepada selainnya dah. Allah beri nikmat pada dia, tapi dia kata selain Allah yang beri nikmat dah. Berkata sebagai ulama salaf, iaitu seperti ucapan mereka, anginnya bagus, nakhodanya pandai dan sebagainya, itu banyak muncul dari lisan banyak orang. Jadi dia sebut, tak sebut Allah dah, sebut untuk kapten kapal pandai dah. Gitulah lebih kurang ni nak model pengetua pandai dah. Oleh politik pandai dah, gitulah lebih kurang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menukil kepada perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah tentang contoh-contoh orang-orang yang termasuk dalam firman Allah SWT dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi ini sebahagian hamba-Ku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Ini nak ambil poin situ dah. Hadis Bukhari nombor 1038 dan hadis Muslim nombor 125. Maka Syekhul Islam Ibn Taymiyah lah membawakan contoh di antara orang yang kafir dalam firman Allah tersebut adalah orang yang berkata, kerana anginnya tenang dan nakhwadanya pandai. Ini contoh lah. Perkataan seperti ini termasuk dalam syirik. Meskipun kita sama-sama faham bahawa sebabnya telah benar, betul dah. Sebab dia angin tenang kat, jaya lah. Ataupun kapten kapal dah, kapal dulu dah. Kapten kapal tu bijak pandai bawa kapal dia. Iaitu kerana angin tenang dan nakhwadanya, kapten kapal tu pandai, maka selamatlah mereka. Akan tetapi secara hakikat yang menyelamatkan mereka semua tu daripada tenggelam kapal adalah Allah SWT saja, atau hakikatnya. Oleh kerana itu, perkara ini berhati-hati dan berucap menjadi perkara yang sangat penting lah. Kerana kita sangat sering terjerumus dalam perkara hal-hal seperti ini. Kita sering lupa bahawa semua perkara tu asal-asalnya kerana Allah SWT berlaku. Akhirnya
Sebenarnya kita menyandarkan kenikmatan dan terhindarnya dari kemudaratan kepada sebab dengan ungkapan-ungkapan seperti kalau bukan kerana engkau maka tidak akan begini. Kita sebut dah. Kalau mu tak mari tak menang dah kita nak. Atau kalau engkau tidak datang maka akan begini. Atau kerana doktor itu akhirnya saya boleh sembuh. Bentuk perkataan-perkataan ini adalah bentuk perkataan yang syirik. Maka janganlah kita mensandarkan kenikmatan yang kita dapatkan kepada selain Allah SWT. Inilah peringatan dari Ibn Taymiyah rahimahullah bahawa perkataan mengingkari nikmat seperti itu banyak berlaku pada lisan banyak orang masyarakat kita, banyak kecek gitulah. Jadi tak molek dah. Dosa dah. Dipanggil syirik kecil lah. Tak sampai kafir lagi tapi syirik kecil. Bahkan sampai saat ini pun masih kita dapatkan betapa banyak orang lupa kepada Allah SWT, termasuk diri kita yang mungkin sudah sering hadir dalam majlis ilmu sekalipun, banyak lagi tersilap lidah benda-benda gini. Maka sekali lagi bahawa yang benar untuk diucapkan ketika kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari mudarat adalah Alhamdulillah dulu. Sebut nama Allah dulu ya. Segala puji bagi Allah tu, Allah Akbar ke apa dah. Lalu kemudian bolehlah menyebut sebab yang ada di hadapan kita yang lain. Perkara yang boleh dalam hal ini, kita telah sebutkan bahawa menyandarkan nikmat kepada selain Allah SWT merupakan hal yang tidak diperbolehkan kerana merupakan syirik. Akan tetapi ada hal lain yang semisal dengan itu, namun diperbolehkan. Ada juga boleh dah, dikecualikan lah. Iaitu seperti seorang menceritakan sebab, bukan dalam rangka untuk menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Bukanlah cerita sebab saja, tapi bukan nak cerita nikmat dah. Nak puji selain Allah tu dah, bukan dah. Memuji ke mengagungkan selain Allah, bukan nak cerita sebab saja. Contohnya seperti sabda Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi pun kecek diri kita juga dah. Laula hadatsatu ahdi qaumiki bil kufri la naqadtu al-ka'bata wa la ja'altuha ala asasi Ibrahim. Fa inna Quraisyan hina banat al-baita istaqsarat wa la ja'altu laha khalqan. Kalau bukanlah kerana kaummu yang baru saja meninggalkan kekufuran masuk Islam, akan kurombak Kaabah dan kubangunkan di atas pondasi tapak Ibrahim dululah. Sebab dahulu orang Quraisy memperkecil saat mereka membangunkannya. Asal besar jadi kecil Kaabah tu. Dan aku akan membuatkannya pintu belakang. Kalau ikut ajaran Nabi nak gitulah. Tapi Nabi tak buat dah. Hadis riwayat Muslim nombor 1333. Perkataan Nabi SAW kalau bukan kerana dah. Laula agak pun kalau bukan kerana tak molek dah. Kalau mu tak mari, tak menang lah kita dah. Mu mari dia kau apa sampai dia dah. Ini bukan termasuk perkataan syirik. Kalau bukan kerana perkataan beliau bukan dalam rangka untuk menyebutkan nikmat ataupun terhindar dari mudarat lah. Bukan nak cerita benda gitu. Bahkan beliau tidak menyebutkan sama sekali tentang nikmat yang beliau rasakan. Akan tapi hanya sekadar khabar gembira, khabar berita saja. Dan kalimah seperti ini tidak mengapa nak cerita ni. Perancangan masa depan bukan cerita benda nikmat dah ataupun mudarat yang terelak ke terlepas, bukan waktu dah. Contoh kes yang lain adalah sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan juga dalam Musnad Imam Ahmad bahawa Rasulullah SAW pernah berkata tentang pengkhabaran. Laula Bani Israel lam yakhnazil al-lahmu walaula Hawa'u lam takhun ansa zawjaha. Seandainya bukan kerana perbuatan Bani Israel, maka daging tidak akan membusuk. Dan seandainya bukan kerana Hawa, isteri Nabi Adam Islam, tentu wanita tidak akan mengkhianati suaminya. Hadis riwayat Bukhari 3330 dan hadis riwayat Muslim 1470. Ibn Hajar rahimahullah berkata bahasanya dahulu Bani Israel itu diberi al-manna wal salwa. Manna wal salwa lah. Maksudnya pada teh ke apa dah. Al-manna adalah istilah makanan yang diperolehi dengan cara yang mudah lah. Adapun as-salwa adalah burung kecil yang memiliki daging yang lembut. Lihat Tafsir Sa'di juzuk 1 muka surat 52. Aturan waktu itu mereka tidak boleh menyimpan daging as-salwa untuk kemudian hari, melainkan mereka harus memakan saat itu juga. Jadi mereka ni kena makan lalu lah, tak boleh simpan salwa tu dah, daging salwa burung ke apa.
Akan tapi kerana ketamakan mereka mengambil daging yang banyak dan menyimpannya kerana khawatir besok burung tersebut susah untuk ditangkap atau kurang tawakal lah. Sebab mereka melanggar aturan tersebut, daging dahulunya jika disimpan tidak busuk akhirnya menjadi busuk. Dan itu pula di antara sebab mengapa Allah SWT menjadikan daging mudah untuk busuk. Itulah riwayat dia. Adapun tentang Hawa, maka tidak datang dalam Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan bahawa maksud dari pengkhianatan tersebut adalah Hawa yang menggoda Adam untuk memakan buah sebagaimana diyakini oleh Ahlul Kitab. Jadi Ahlul Kitab, orang Yahudi Nasrani disuduh Hawa lah khianat untuk lelaki dia Adam lah. Untuk nenek kita dulu. Akan tapi boleh saja maksudnya pertama kerana perangai Hawa yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, maka menyebabkan wanita memiliki potensi untuk berkhianat dan perangai ini terwariskan kepada puteri-puteri Adam. Gitulah dah. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan berkhianat di sini maksudnya Hawa membiarkan Adam untuk memakan buah tersebut dan tidak menasihatinya. Ini pendapat ulama lain lah. Sikap mendiamkan ini adalah bentuk khianat juga dan tidak menasihati. Al-Wazir Ibn Hubairah wafat 560 Hijrah berkata, Inna khiyanataha li zawjiha أنها لما رأت آدم قد عزم على الأكل من الشجر تركت نصحه في نهيه لأن ذلك كان ترك النصح له خيانة. Sesungguhnya pengkhianatan Hawa kepada suaminya Adam adalah ketika ia melihat Adam sudah bertekad untuk memakan dari pohon tersebut. Hawa membiarkannya dan tidak menasihatinya dan tidak melarangnya. Oleh kerana bentuk tidak menasihati Adam adalah bentuk berkhianat kepadanya. Tak nasihat tu khianat tu dah. Ifsahan ma'ani as-sihah juzuk 1 muka surat 230. Ini juga pendapat Ibn Jauzi wafat 597 Hijrah. Beliau berkata, wa amma khiyanatan Hawa'u zawjaha fa innaha kanat fi tarkin nasihati fi amri syajarah la fi ghairi zalika. Dan adapun pengkhianatan Hawa kepada suaminya adalah ia tidak menasihati Adam dalam urusan pohon tersebut, bukan pada perkara yang lainnya. Bukan khianat lain, khianat tak binasihat. Kashful Mushkil min al-hadis as-sahihan juzuk 3 muka surat 54. Jadi Oteno semua isteri ke apa kena tegur tu lelaki dia. Kalau tak tegur tu khianat. Tak lelaki tak semaya aku buat salah ke apa kena tegur dengan adab-adabnya lah. Bukannya kata dia makan berkhuldi dia ataupun itu nama saya tabui, bukan berkhuldi pun dah. Pohon tu sebut nama gapo tahu dah. Jadi pohon tu ada hak makan yang bukan Hawa dah. Intinya dengan sebab itu maka sebahagian wanita berkhianat terhadap suaminya. Ada maksud dari berkhianat di sini bukan maksudnya sang isteri melakukan zina. Akan tetapi maksudnya adalah kalau wanita ingin sesuatu maka mereka akan melakukan trik. Trik maksudnya taktik lah. Apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan kerana mereka keturunan Hawa. Jadi dia boleh pujuk tak lelaki dia beli bagi hak yang nak lah. Gitu lebih kurang dah. Ngaju lah ke apa dah. Intinya sabda Nabi SAW ini bukanlah berbicara tentang kenikmatan atau terhindarnya dari kemudaratan. Bukan nak cerita pasal nikmat yang besar lah. Kita nak hormat kepada sebab yang beri nikmat tu kita telajuk nampak ke tu je beri nikmat sebab dia ataupun terhindar dari mudarat tu sebab dia, kita lupa penyebab yang sebenar tu, pemberi sebab tu Allah. Tu tak boleh lah. Tetapi Nabi SAW hanya sedang menceritakan perkhabaran sahaja. Tentu kita yakini bahawa itu semua terjadi kerana Allah SWT berlaku. Jadi akan tapi apa yang dikatakan Nabi SAW bukanlah dalam rangka untuk menceritakan tentang nikmat. Bukanlah nak rasa terima kasih sangat tak, kepada sebab tu. Atau terhindarnya dari kemudaratan. Bukan nak cerita pasal tu dah. Contoh yang lain adalah kisah jawapan Nabi SAW terhadap bapa saudara dia, pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia adalah paman Nabi SAW yang juga merupakan saudara adik-beradik Abu Talib lah. Yang ini paman Nabi SAW, adik-beradik saudara Nabi lah. Jadi diriwayatkan bahawa Al-Abbas bin Abdul Talib berkata kepada Nabi SAW, Ma aghnaita an ammika fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Qala huwa fi dhahdahi min nar. Walaula ana lakana fi daraki asfali minan nar. Apa yang kamu lakukan untuk menolong pamanmu, saudaramu Abu Talib? Padahal dia dahulu yang melindungimu dan marah demi membelamu.
Bila bersabda sungguhnya dia berada di tepian neraka, azabnya ringan. Seandainya bukan kerana aku, dia tentu sudah berada di dasar neraka. Nabi sebut gitu dah. La laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan kerana aku, pak dara dia Abu Talib tu, pak dara dia tu tentu berada di dasar neraka. Hadirat Bukhari nombor 3883. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW menyebutkan tentang kenikmatan, iaitu nikmat yang dialami oleh Abu Talib berupa berkurangnya siksa yang dia dapatkan. Bahkan dalam hadis lain disebutkan ahwanu ahli nari azaban Abu Talib wa huwa munta'ilun bina'laini yaghli minhuma dimaruhu. Penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Talib. Dia memakai kedua selipar dia sandal, sementara otaknya mendidih kerana panasnya. Panas tapak kaki gelegak otak dia. Itu paling ringan azab dan neraka. Hadis riwayat Muslim nombor 212. Lantas apakah perkataan Nabi SAW ini ada kesyirikan kerana menyandarkan nikmat yang didapatkan oleh Abu Talib kepada diri beliau? Tentu jawapannya adalah tidak sama sekali. Beliau adalah seorang Rasul. Maka tidak mungkin beliau salah dalam berucap. Adapun jawapan yang tepat bahawa perkataan Nabi SAW tersebut bukanlah perkataan syirik adalah kerana perkhabaran sahaja tentang nikmat tersebut, bukan disampaikan oleh yang mendapatkan nikmat, akan tapi oleh orang lain. Dalam kes ini Nabi SAW hanya mengkhabarkan tentang nikmat yang didapatkan oleh Abu Talib, saudara dia telah. Dia mati tidak dalam Islam lah, jumhur ulama kata dah. Adapun jika Abu Talib yang berbicara langsung dengan berkata, kalau bukan kerana Muhammad, pasti saya sudah berada di neraka paling bawah. Bukan Abu Talib kecek gitu dah. Maka kalimat seperti ini adalah kufur kerana Abu Talib menyandarkan nikmat tersebut kepada Nabi SAW. Bahawa kufur. Adapun ketika Nabi SAW yang mengkhabarkan, maka nikmat perkhabaran itu tidak menjadi perkataan syirik. Oleh kerana itulah, tidak mengapa bagi seseorang yang misalnya melakukan presentation perkembangan usaha perkebunan perusahaannya, kemudian dia menyebutkan sebab-sebab seperti pada bulan tertentu keadaan curahan hujan yang bagus menyebabkan tanaman memiliki produksi yang tinggi. Dan pada bulan tertentu lainnya produksi pengeluaran berkurang kerana curahan hujan rendah. Maka hal seperti ini tidaklah mengapa kerana pada hakikatnya dia hanya mengkhabarkan sahaja dan bukanlah dalam rangka menyandarkan nikmat lancarnya pertaniannya produksi kepada hujan. Perhatikanlah. Perhati molek. Pembahasan perkara ini merupakan tanda bahawa agungnya tauhid. Syariat Islam ingin agar tauhid seseorang benar-benar bersih. Dan kita hanya bersandar kepada Allah SWT sahaja. Bahkan dalam perkara seperti ini sahaja, kita dianjurkan untuk berhati-hati dalam berbicara kerana barang siapa yang tersalah dalam berbicara meskipun dia tidak bermaksud lah. Bukan niat nak kecek gitu atau kerana ketidaksengajaannya, maka dia boleh terjerumus dalam syirik kecil. Jika demikian keadaannya, sekadar berkata menyandarkan nikmat kepada selain Allah SWT sudah termasuk syirik. Kecek bukan maksud sebenarnya, maksudnya kecek tak sebut Allah. Maka bagaimana lagi dengan orang yang datang ke kuburan dan meminta-minta kepada penghuni kubur? Berat lagi orang yakin ada wali kutub, wali abdah dah. Hanya menerima mandat ketahanan ni, ada tasarruf. Soalnya Allah beri kuasa kepada dia nak jaga, beri rezeki ke apa dah. Jadi seolah-olah kena minta dengan dia. Kalau malaikat tu pekerja, ada program dia macam robot lah kita manusia, kita buat robot dah. Kita program dia bergerak mesin-mesin kita dah. Jadi malaikat pun gitu je, dia seolah robot. Di sisi Allah SWT bahkan lebih kecil lah. Allah hebat doa kita ni robot, kita kasih kita Allah ni malaikat jauh dah. Jadi apa-apa permohonan permintaan bukan minta malaikat. Kalau malaikat tu je bagi rezeki pun, dia hanya nak robot lah. Gitu lebih kurang. Jadi kalau kita nak minta rezeki, nak minta anak boleh lulus SPM molek lah 9A 11A ke, atau nak minta jodoh ke, minta rezeki ke, kerja ke apa, semua tu kena minta dengan Allah SWT. Malaikat tu walaupun dia tu bagi, tapi dia tidak ada kuasa dah. Dia hanya menurut perintah Allah SWT. Tentu yang seperti itu juga termasuk kesyirikan kerana meminta kepada selain Allah SWT, lebih-lebih syirik lagi lah. Oleh kerana itu hendaknya kita senantiasa menjaga dan membersihkan tauhid kita dari segala noda kesyirikan, baik noda yang besar maupun noda yang kecil. Kandungan bab ini penjelasan tentang adanya orang yang mengetahui nikmat Allah namun mereka masih mengingkarinya. Tahu nikmat Allah dah tapi tak sebut Allah ke apalah. Hal itu sering terjadi dalam banyak ucapan orang-orang lah, seolah-olah ni beri sebab kita sebut Allah dah.
orang lain, diberi kejayaan dia ke apa dah. Ucapan seperti ini dianggap sebagai pengingkaran terhadap nikmat Allah dah, walaupun tidak sengaja lah. Adanya dua hal yang kontradiksi, bertentangan, mengetahui nikmat Allah dan mengingkari nikmat Allah. Boleh terjadi dalam diri manusia. Tahu nikmat Allah tapi ingkar. Mana kita kata tak? Macam mana boleh berlaku gitu? Macam tadi lah. Macam ni dia tak sebut kau dah. Cuma ni sedikit kecil. Dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika subhanakum dika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.